Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bonda Rose. Tapi saya voice over lah sebabnya video ni tak ada sound pula, lupa nak pasang mikrofon. Jadi first, sebelum ibu hari ni ajar buat roti, tu ibu tengah cerita tentang Nutrilite sikit lah sebab ibu nak ambil tenaga sebelum memulakan proses membuat roti. Jadi yang sedang ibu pegang tu ialah jus kunyit yang tengah viral sekarang ni, yang selalu habis stok. Yang mana ianya untuk pernafasan kita, untuk booster pernafasan, imun, yang sangat-sangat dicarilah sekarang ni, zaman-zaman macam sekarang ni. Dan dia sangat sedap. Kemudian yang itu pula ialah phyto powder. Yang itu cherry, sangat sedap ni, kalau gabung memang sedap. Ni pula body kit ada 3 perisa, coklat, vanila dan cafe. Semua sedap dan boleh combine. Dia combine sedap dengan protein. Dekat rumah ni banyak vanila lah, sebab vanila paling sesuai dengan mana-mana perisa protein. Protein pula ada soya, ada coklat, ada green tea dan ada berries. Tadi kat rumah ni kalau green tea kejap je habis, sebab dia untuk kurangkan kolesterol. Tapi kalau yang lain tu pun sedap juga. Semua bagus. Protein ni dia, sebab kita satu badan ni semua dia buat daripada protein. So kita sangat perlukan lah protein. Kalau setakat apa yang kita makan je memang tak cukup. Dan jadi sebelum nak mula tu, jadi ibu nak tunjukkan dululah, kita shake je, senang je. Tak sempat sarapan, tak sempat nak buat sarapan ataupun nak skip makan tengah hari, kita buat cara macam ni je. Yang ini kita gunakan shaker Nutrilite. Dia ada sekali dia punya shake tu, jadi semua akan senang hancur. Kita masukkan air dulu sikit, air sejuk boleh, air suam pun boleh, tapi air sejuk lah kot yang sedap. Masukkan protein. Hari ni kita guna protein coklat. Sebab yang ni yang banyak lagi. Kalau protein coklat ataupun perisa yang lain selain daripada yang all plant, kita kena guna 2 sudu lah, 2 scoop. Sebab kandungan protein dia kurang sikit. Kalau guna yang soy, yang all plant, 1 scoop saja dah cukup. Yang ini body kit meal replacement perisa vanila. Jadi ibu akan campurkan dalam ni. Dia dah cukup dah, semua dah ada, dah complete. Kalau nak skip makan, dia dah complete dah semua. Ni dalam ni. Lepas tu ibu nak letakkan jus kunyit dan collagen. Yang orange ni jus kunyit. Kunyit dalam dia ada juga licorice dengan acerola. Yang ini pula collagen. Collagen ni pun Nutrilite ni, semua daripada Nutrilite, daripada ladang. Jadi semuanya organik, semuanya selamat, insya-Allah. Kita boleh minum semuanya seisi keluarga. Dan akhir sekali ini nak tambah lagi, nak tambah sedap, phyto powder cherry. Dan dia adalah untuk immune system. Jadi siapa-siapa yang tak boleh nak telan pil, tak boleh nak telan tablet, biosi kan, jadi gunakan bentuk serbuk dan kita buat air. Untuk budak-budak pun senang. Budak-budak senang nak minum sebab dia memang sedap, serius sedap. Lepas tu ibu pula suka sejuk, jadi letakkanlah air batu sikit. Tu dia, nampak sedap. Tambah air lagi sikit supaya senang nak shake. Kita tutup. Shaker tu boleh beli. Shaker tu ada warna kelabu, ada warna hijau. Jadi semua dah ada dalam ni, komplit semua sekali. Nak buat asing-asing pun boleh, tapi kan banyak kali pula nak kena minum. Jadi semua campur semua sekali terus dalam ni. Lepas tu kita minum sekali, harum saja semua, kenyang. Rasa nak sedawa pula. Shake sampai hancur semuanya, sampai dah sebati semua. Air batu tu pun dia membantu meratakan semua. Tu dia. Separuh je tu pun dah sangat kenyang lah tu. Ikut suka. Kalau suka pekat, kurangkan air. Kalau suka cair lagi, boleh tambah air lagi. Air tu ikut sukatan dan selera masing-masing. Jadi ibu minum dululah, ambil tenaga untuk nak menguli lepas ni. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim.
Sedap pula Sekali minum, sekali teguk je dah banyak habis. Habiskan dululah terus, senang. Sila. Okay, yang lain yang tengok tu tak terasa nak cuba ke? Tengok ibu minum, nampak sedap kan? Tak ada macam pura-pura nak telan ke, macam terkulat-kulat ke, tak ada kan? Okay, kalau kita rasa jus kunyit di luar, tak tahulah apa rasa dia. Saya pun tak pernah rasa. Tapi jus kunyit Nutrilite ni serius sedap, dan kalau yang belum rasa memang takkan sangka lah yang ianya sedap. Okay, insyaAllah ni semua ikhtiar kita lah kan, kita tak boleh tak ikhtiar. Habis dah minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Itu kawan dari Kedah tu, baru beli bread maker. Jadi hari ni dia datang belajar. Belajar dulu. Okay, dah lama tak jumpa. Jadi kerana bread maker ni lah dapatlah bertemu balik. Apa? Hari tu Kedah Kedah maker dia tak habang. Mana ada, saya tak pergi pun. Sebelum PKP. Tak adalah, itu ibu dengan ayah je yang pergi, kan tinggal. Okey, jadi inilah tadi, boleh ambil gambar, boleh screenshot. Okey, boleh promote. Okay, boleh ajak kawan-kawan, ahli keluarga yang lain semua untuk sama-sama cuba. Okay, kita dapat semua, dapat 1, dapat 2. Okay, kita try dulu mana yang sesuai, mana yang serasi. Kemudian bila dah sedap, bila minum, badan sedap, badan rasa sedap, rasa perubahan, insya-Allah kita nak berterusan. Okay, protein, body key, air kunyit, ni apa ni, collagen dan phyto powder lah kalau nak tambahan. Okey, jadi inilah dia sesi Nutrilite kita sebentar. Kalau kawan-kawan semua nak tahu, Nutrilite baru sahaja menerima Trusted Brand Reader's Digest yang terbaru 2021 Gold Award. Okay, sebagai trusted brand lah Nutrilite ni. Jadi insyaAllah lah, apa lagi yang kita nak ragukan. Jadi kalau anda mencari-cari sesuatu untuk melengkapkan nutrition gap anda, carilah Nutrilite. Okay, cari kami, cari orang yang konsum Nutrilite. Pastikan jangan cari di tempat lain lah, takut tak uri. Jadi cari dengan kami. Okay, collagen ni aduhai, tak sampai 200. Woi, dah lah, sedap pula tu. Tak payah nak cucuk-cucuk sana sini. Okay, minum-minum je dah siap. Okay, dia bukan saja untuk mengawetkan kulit kita, tapi juga ia dapat cover yang lain-lain tu. Kita punya sendi, kita punya dalam-dalam semua. Okay, jadi kita nak ready lah untuk buat rutin. Bagi semalam habiskan vitamin yang pasti dia memang tak mau makan yang bentuk macam tu. Itulah, itu promosikan promosi bread maker, dapat jajan budak-budak tu, chewy. Oh iya. Promosi time tu dapat free gummy. Okay, vitamin untuk anak-anak, nanti cubalah. Okay, jadi yang baru dapat bread maker. Okay, bread maker yang baru ni yang warna hitam elegan ni sangat cantik. Okay, dan dia insyaAllah lah boleh tahan lama kalau kita guna, kita kerap guna. Okay, ada fungsi dia macam-macam. Yang putih yang sana tu, itu yang lama. Okay, generasi yang lama. Dulu dia putih dah 10 tahun dah pakai, tak pernah rosak. Bawa sana sini situ. Okay, Alhamdulillah tak pernah rosak. Okay, yang ini yang baru, sebabnya kawan-kawan semua dah pakai yang baru kan sekarang. Jadi kita terkenalah, kita kenalah beli juga, nak tunjuk yang baru. Okay, ini dia punya mesin penguli, dan di dalam ni ada jari penguli. Ni benda paling penting ni. Walaupun dia satu jari je, tapi dia sangat penting lah. Kalau tak jadilah doh kita. Okay, jadi pastikan dia ada lah
Pastikan dia ada sebelum nak masukkan bahan-bahan. Okey, jadi apa ibu ambil tu? Ni pemegang dia. Okey, ini pemegang dia. Kalau kita bakar roti dalam ni, bakar terus fungsi 1, 2, 3, 4, maksudnya roti yang terus diuli dan terus bakar dalam bekas tu, jadi dia akan panas. Kalau kita tekan brake tu kan, 1, 2, 3, 4, itu semua jenis-jenis roti yang terus siap masak dalam tu. So nanti dia panas lah bekas ni, nak keluarkan susah. Jadi dia dah sediakan pemegang tu untuk tarik. Okay, tengok ni cara-cara untuk menarik bekas ni keluar. Tu dia. Okay, terus sangkut kat situ dan tarik keluar. Okay, tengok ni dalam oven tu. Okay, kita masukkan dekat landasan. Dia pastikan belakang tu rata. Yang depan tu dah ada macam lekuk, jadi itu bahagian depan dan ada tulisan front. Okay, kita tolak dekat landasan dan tolak sampai habis. Okay, dia ada macam bunyi ketak macam tu, sampai habis lah. Okay, jadi lepas tu barulah dia boleh tutup. Okay, jadi kalau dah siap masak, dah buat roti yang fungsi nombor 1 sampai 4 tu, boleh tarik keluar macam ni. Tu dia. Okay, sebab dia panas lah, sebab dia baru lepas siap bakar kalau kita buat roti dalam tu. Okay, tapi hari ni kita tak terus bakar roti terus, kita akan buat bentuk lah, jadi kita akan buat dough sahaja. Okay, okay, jadi kita nak timbang. Okay, bahan-bahan untuk buat dough. Okay, untuk buat dough ini basic lah. Okay, semua roti, semua apa-apa, semua boleh gunakan dough yang sama. Okay, sebiji telur. Kemudian, okay, ni kita gunakan penyukat sebabnya kita nak sukat air dengan telur 270 ml. Okay, telur kita ketuk dulu kat luar, pecahkan dulu kat luar supaya kalau telur tembelang, selamat. Alhamdulillah. Okey, lepas tu baru kita masukkan air, kita sukat sehingga 270 ml. Lebih kurang macam tu. Okey, sebab kalau guna bread maker ni kita akan masukkan bahan-bahan cecair dahulu. Lepas tu barulah kita masukkan yang serbuk. Okey, letakkan mesin penguli dekat atas penimbang digital. Okey, yang ini kita tak timbang lah dulu. Okey, sebab tadi kita dah sukat menggunakan ml. Okey, jadi kita setkan semula beratnya, jadikan kosong. Ada orang baru masuk pula. Okey. Okey, kemudian apa yang ibu ambil tu? Itu gula tu rasanya. Okey, gula. Cikgu baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak kena rotan. Nak kena rotan. Ibu tunjuk rotan. Okey, tak apalah. Bapak misali, cikgu tak jadi marah. Okey, itu ibu nak masukkan gula. Okey, gula anggaran dalam 70 gram. Ada lagi orang nak masuk? Kejap. Okey. Salam. Cikgu Haryanti. Okey, selamat datang. Okey, tadi kita masukkan gula dalam 70 gram. Okay, kita buat roti biasa. Kalau suka manis lagi boleh tambah lagi. Kalau tak suka manis sangat boleh kurang lagi. Ini semua adjustable. Okey, lepas tu apa yang ibu nak masukkan ni? Nak masukkan garam sikit pun boleh. Garam secubit lah, bak kata orang tua. Garam secubit. Okey, dia bagi rasa lemak-lemak manis. Okey, itu ibu masukkan susu tepung. Susu tepung dalam 30 gram. Okey, nak letak boleh, tak nak letak pun boleh. Okey, tapi rasa susu tepung ni dia menambah rasa lemak-lemak dalam roti itulah.
Okay, kalau nak pakai susu cair maksudnya dia masuk dalam kiraan air tadi ml tadi. Okay, boleh gunakan air susu putih tu. Ataupun susu coklat pun boleh juga, sedap. Okay, kemudian ni ibu nak terus masukkan margarin dalam 70 gram. Okay, jadinya kita ni memang pakai margarin yang ni lah setakat ni. Okay, setakat ni margarin ni yang macam serasi lah, sesuai. Okay, dan kita support lah kan. Okay, ni margarin pelangi. Okay, masukkan dalam 70 gram. Okay, dia adalah ejen pelembut kita lah. Okay, nak masukkan kalau ada super bake ke super bread ke, ada softener ke, okay, masa ni lah boleh masukkan. Okay, dalam 5 gram macam tu lah. Okay, tapi kali ni ibu tak masukkan, ibu tak gunalah benda-benda tu. Okay, original punya ni. Okay, lepas itu barulah kita masukkan tepung. Lepas ni kita masukkan tepung. Boleh juga nak pakai tepung gandum. Kalau tak ada tepung roti, boleh pakai tepung gandum dulu. Cuma dia tak berapa lembut lah. Okay, kalau ini ialah tepung roti ataupun dia akan tulis high protein. Kalau tulis high protein maksudnya itu adalah tepung roti lah. Okay, boleh cari di kedai-kedai bakery ataupun beli online pun boleh. Yang pasti jangan simpan lama-lama lah kalau dah buka tu, sebab nanti dia masuk angin. Kalau masuk angin nanti takut tak jadi dah roti kita. Okay, so kalau nak campur, nak campur dengan tepung gandum pun boleh kalau nak jimat kan. Okay, dengan tepung gandum pun boleh kita gabungkan. Jadi tepungnya 500 gram kita combine. Okay. Cikgu senarai, cikgu ambillah gambar, cikgu barang-barang ni semua biar saya pergi. Saya tak tahu. Oh, alat-alat untuk bakery ni boleh. Okay, nanti kita ambil gambar semua yang diperlukan. Okay, semua ada dah dekat online, semua ada, boleh beli. Okay, sekarang ni semua di ujung jari, beli je. Habis tu sesi demo Nutrilite tadi saya tak ada, macam mana? Oh, sesi demo Nutrilite tadi tak ada. Nanti kita dah record ni, nanti boleh tengok balik lah. Okay, kiranya baru tengok kemudian lah, tarikh baru. Okay, ni tepung high protein. Okay, ibu nak gunakan, mungkin tu ibu tunjuk dulu, mungkin nak gunakan dalam 200 gram. Jadi 300 gram tepung gandum, macam tu lah. Dia kena gabungan tepung-tepung ni 500 gram. Kalau pakai fully 500 gram tepung high protein ataupun tepung roti, itu yang terbaik. Okay. Tapi setakat ni kalau kita nak jimat macam ni, macam ibu buat ni, ini tepung gandum dulu. Tepung gandum dalam 250 gram. Kemudian separuh lagi 250 gram tepung high protein. Jadi kita dapat save lah kat situ. Sebab tepung high protein ni dia lagi mahal sikit kan. Okay, jadi kita dapat saving kat situ. Alhamdulillah, sedap je setakat ni yang ibu buat. Okay, gabung dengan tepung gandum pun sedap. Okay, tapi kalau fully tepung gandum tu kurang sikit, dia rasa berat, dia rasa macam padat. Okay, semua boleh jadi dough ni macam-macam boleh jadi dengan dough yang basic ini. Yang penting kita kena cuba. Okay, tengok tu rupanya. Okay, tu dia punya rupa campuran-campuran kita yang kita dah campak-campak tadi. Masih belum jadi Okay, jadi ini yeast. Okay, akhir sekali yeast kita akan letakkan bergantung kepada cuaca. Kalau cuaca panas, okay, tak perlu banyak sangat. Okay, kalau cuaca sejuk, perlu lebih lah. Okay, biasanya dalam 11 gram macam tu. 11 gram tu sebenarnya sepaket yeast. Okay, sepaket yeast tu dia 11 gram.
Okay, jadi macam ni ibu beli yang bundle yang banyak. Jadi kena timbanglah 11 gram tu. Okay, jadi kalau buat 11 gram ni, kalau cuaca panas memang kena cepat-cepat lah lepas tu bentukkan dia. Okay, dia akan naik dengan sangat cepat. Okay, tu je rupa dia sebelum kita masukkan ke dalam cik noksa kita. Okay, masukkan ke landasan dan kita pastikan dia masuk habis, dan barulah kita tutup dan kita tekan break. Tekan sampai ada keluar perkataan dough, D-O-U-G-H, ada perkataan dough, tekan start. Macam tu je. Simple, macam tu sahaja. Cuma pastikan ada perkataan dough dan tekan start. Dia akan set terus masa 1 jam 30 minit. Tapi sebenarnya kita tak payah tunggu sampai 1 jam 30 minit pun. Dia akan menguli dalam setengah jam. Kemudian lepas tu kita boleh tengok-tengok, kalau dia dah naik kita dah boleh keluarkan. Tak perlu tunggu sampai habis masa tu. Kalau habis masa tu biasanya memang dah naik sangat lah tu. Saya ada dulu, tapi baru sekali buat. Yang ada bread maker kenalah buat, kena try. Baru mahir. Okay, ada yang dah ada, ada yang belum ada. Jadi yang dah ada boleh try. Buat roti yang basic-basic, yang senang-senang sahaja dulu. Time ni ibu bebel apa ibu cakap apa tak ingat dah. Saya pun dah tak tahu nak cakapkan apa ni. Okay, ni ibu nak tunjukkan untuk orang-orang yang belum ada bread maker. Okay, nak uli menggunakan ada. Dah rosak dah sampai. Cikgu Salina punya. Kejap buat, kejap tidak, kejap buat, kejap tidak. Ambil kau. Tak apa. Cikgu Salina punya bread maker dalam hospital, masuk hospital. Tak apa, dia dah belajar, nanti lepas ni dah boleh praktik. Okay, jadi ini cara ibu nak tunjukkan menggunakan manual. Okay, cara manual. Ini ialah tepung roti wholemeal. Kalau nak buat roti wholemeal, banyak fiber, banyak serat. Boleh beli roti wholemeal. Cara sama, cuma tukar tepung rotinya sahaja. Sedap jugalah dan mengenyangkan. Yang ni ibu nak uli manual. Bahan-bahannya sama je, cuma nanti dimasukkan yang serbuk-serbuk dulu. So kita nak fast forward je lah. Kita tengok laju-laju. Tu dia laju dibuat. Okey, ni kita nak kembali kepada cik noksa. Dia tengah uli laju, so kita buka sekejap. Dia tak panas kita boleh terus buka. Bila kita buka saja pintu dia terus berhenti. Kita nak tengok dalam dia. Masa pun ada panjang lagi. Kenapa ni? Sebab kita nak tengok tepi-tepi tu, nampak tu? Ada tepung-tepung kat tepi tu. So kita pakai spatula dan kita ratakanlah yang tepi tu. Sayangkan tepung-tepung yang ada kat tepi tu. Jadi kita tolong sikit. Kalau tak nak pun tak apa. Nak biar je terus kat dalam tu pun boleh. Tapi ni sebab kita memang tunggu dekat sini kan. Jadi sayang kan, tepung-tepung tu kita tolonglah ratakan. Sambil tu kita boleh rasa tekstur dough kita. Tidak terlalu keras, tidak terlalu kering. Jadi kalau kita nak uli tangan pun kita dah boleh tahu macam mana tekstur
dough yang betul. Dia rasa macam lembut-lembut je gitu lah. Okay, kita boleh rasa tekstur dia kalau nak uli tangan. Alamak, saya tak pula. Tak apa. Tak ada masalah, cuma jangan ada tercakap bukan. Tak apa, kita meriah-meriah sikit. Okay, tengok ni tekstur doughnya. Okay, lepas tu kita masukkan balik untuk dia sambung menguli semula. Okay, kita just letak saja dan tutup, dia akan sambung menguli. Okay, tak perlu nak adjust apa-apa lagi. Okay, ni tadi belum uli lagi ni. Okay. Apa tu? Memang bila dah uli kali pertama tu kena keluarkan sekejap. Tadi dah terangkan pula rupanya. Lepas tu ada orang tanya, boleh je kalau tak nak, tapi sayang lah kan. Sayang tepung-tepung kita tu. Ok, jadi kita bantu untuk ratakan supaya semua tepung tadi dapat digunakan. Macam tu. Ok, ni ibu nak sambung uli guna tangan, jadi kita fast forward lagi lah Ok, jom. Okey, dough yang dah ada ni kita kena perap dulu. Jadi kita kena tutup. Kalau nampak tadi ibu dah wrap, kemudian kita tutup menggunakan kain yang lembap. Okey, supaya dia tidak terlalu kering. Okey, ni kita nak cerita pasal loyang pula. Okey, loyang ada macam-macam, semua kita boleh guna. Okey, yang ini kalau yang 4 segi. Okey, yang ini pula untuk kita buat roti Bengali ataupun roti 4 segi itulah, yang macam roti sandwich tu kan. Okey, jadi dia ngam-ngam lah buat dalam tu dan siap ada penutup. Okey, semua boleh beli online sahaja. Okey, yang ini nanti dia akan jadi betul-betul lah bentuk dia 4 segi macam tu, ikut bentuk bekas ni full. Okay, siapa yang dah pernah ikut sesi ni, sesi yang sebelum ni, dia tahulah kan yang kita buat roti sandwich 4 segi tu. Okay, dan juga ada tray bentuk macam ni. Okay, yang ini boleh juga untuk buat roti ataupun kita buat bahan-bahan, kita susun. Okay, 3 ataupun 4 jarak sikit. Dan boleh juga kalau nak buat kek. Okay, kek yang senang-senang tu kan, kita kubur je dalam ni. Okay, kita punya keluasan tray ni dengan yang muat dengan bread maker kita sama ada 9x9 ataupun 9x11. Okay, ni yang muat lah dengan oven kita.
Okey. Yang ni ni pun cantik. Yang ini boleh buat pizza 4 segi. Okey, ataupun kalau ada tray yang bulat, kita boleh buat pizza yang bulat. Okey, boleh susun-susun bahan-bahan dalam ni. Jadi dia cantik lah tersusun kat situ. Ataupun nak yang bulat pun boleh. Kita susun jarak-jarak, nanti dia naik, dia akan cantum semuanya. Okey, nak buat pizza pun boleh. Pizza 4 segi, pizza bulat. Kalau tak ada juga, nak buat sangat dah. Dalam set bread maker kita dah siap ada ni. Ada tray yang hitam ni pun boleh. Kita susun je dekat tray hitam tu bahan-bahan kita dan boleh terus bakar lepas tu. Tak ada masalah. Ataupun kalau ada cup-cup macam ni, cup-cup cupcake ni kan, ataupun cup-cup bulat ataupun panjang, ataupun ada macam-macam segi, macam-macam bentuk, semua boleh gunakan. Okay, ni contoh. Okay, boleh beli di kedai bakery ataupun di online. Okay, tray putih ni memang, tray silver ni memang ada. Kemudian kita susun je dekat atas tray tu. Okay, nak makan bagi seorang-seorang pun senang. Okay, tak ada berebut-rebut dan tak kecah lah dalam oven kita. Okay, dia boleh digunakan. Okay, dia tak terbakar lah kalau kita bakar dalam oven tu. Senang kan? Kita cuma perlu satu gadget sahaja untuk mengundi. Lepas tu kita boleh bakar. Tak perlu 2-3 gadget. Okay, nak toast pun boleh, toaster kan, panggang pun boleh. Okay, oven bread maker 3 in 1. Memang best lah, berbaloi. Ok, dah tray-tray ni semua kita letak tepi sebab kita nak buat yang basic je, yang senang. Kita nak buat roti apa ni, ibu nak buat roti apa ni, ada guna dough yang ada tadi tu. Kita buat ok, ni dia dah berhenti mengundi kan, dia dah berhenti mengundi sekitar lebih setengah jam. Ok, dia tak ada bunyi dah, tapi kita biarkan dia naik sekejap. Ok, dia naik sikit. Kalau tunggu sampai masa habis, memang dia akan naik, naik betul lah. Ok, naik sampai atas tu. Kalau cuaca pun baik, cuaca panas, sampai naik ke atas. Kalau dah naik sampai atas tu memang kena cepat-cepat bentukkan dia sebab dia dah terlalu naik. Ok, ibu dah tutup mesin undi dia bawah tu dan dah letakkan tray pembakar. Kemudian itu ustaz tu tanya kenapa ada yang warna putih. Yang warna putih tu yang versi lama, old version, tapi dah 10 tahun masih elok lagi. Best kan? Sayang. Okay, dibawa ke mana-mana, kelas-kelas roti, dan dia masih bertahan lagi. Okay, jadi memang berbaloi-baloi sangat oven bread maker Noxan. Semua generasi ada macam tu. Okay, ni kita punya dough. Okay, dia tak panas, okay, sebab dia cuma mengundi. Jadi bekas ni kita boleh terus pegang sahaja, dan dia belum lagi terlalu kembang. Okay, tengok dalam tu dia masih kat bawah kan, sebab kita tak tunggu sampai dia naik habis lah. Kita biarkan sekejap sahaja tadi, tidak terlalu lama. Lagipun nak kejar masa ni kan, rakan-rakan semua nanti kan lama pula nak kena tunggu. Okay, time ini kita dah kena tutup kipas. Kipas kena tutup, tak mau ada angin, tak mau di aircon lagi dah tak boleh. Okay, sebab apa ni, dough ni dia sensitif lah dengan angin. Okay, kalau dia tak naik ataupun dia akan kering. Okay, bila kering nanti lepas bakar dia tak rasa dia tu tak gebu lah, tak gebu-gebas gitu. Ok, tu ibu ceritakan sikit tentang oven tu. Ok, ada orang tanya tapi saya dah lupa lah apa soalannya, jadi tak boleh nak sebutkan. Ok, ni tengok dough kita sangat kecil, ok, sangat elastik. Ok, itu maknanya telah tekstur dough yang kita nak. Kalau kita beli tangan pun macam inilah hasilnya yang kita nak. Ok,
Dia elastik. Okey, tak ada melekat di tangan. Ini tadi 15 Okey, gram. dalam apa ni, mesin pengundi pun bersih. Kenapa tak penuh? Kat dalam tu tak penuh. Okey, Lagi kan? jadi doh ni dah pun boleh buat macam-macam. Okey, macam-macam boleh. Nak buat pau boleh, nak buat donat boleh, nak buat roti nan, roti-roti pelbagai lagi, apa semua, roti-roti semua memang boleh lah. Okey, tengok hasilnya kita nak buat apa terpulang. Okey, nak rebus ke, nak goreng ke, nak kukus ke, maka dia akan jadi seperti yang kita nak. Okey, dohnya basicnya macam inilah kejadiannya. Okay, basically bila kita uli 500 gram, okay, doh ni akan jadi dalam hampir 1 kilo. Okay, biasanya dalam 900 lebih gram ataupun menghampiri sekilo lah. Okay, jadi sangat banyak lah ni. Okay, kalau kita tak boleh nak habis nak makan semua, maka jadikan boleh simpan. Okay, boleh simpan di freezer. Okay, boleh guna pula untuk esok-esok dan lusa. Tak beli lagi tu, tak tahu. Okay, itu tanya pasal pemotong kipas tu agaknya. Pemotong tu pun beli online je lah, ataupun mungkin ada kot di kedai-kedai RM2 ke, DIY ke, tak pasti sebab dah lama kan tak pergi. Okey, ni sekarang ibu bahagi dua. Doh ni bahagi dua. Kita nak buat beberapa bentuk. Kena beli satu. Sebab ada permintaan ni nak tengok. Okey, yang pertama ni kita bahagi dua lah, tengok berapa rasanya. Kalau berat total tadi 900, so ibu bahagi dua 450 gram lah setiap doh ini. Boleh tu. Okey, bahagi dua. Yang bila part ni dah terpulang kepada kawan-kawan semua, nak banyak mana nak digunakan. Okay, kita uli-uli sikit macam tu, macam ibu buat tu, untuk mengeluarkan angin. Okay, angin-angin di dalam doh. Pantang. Okay, macam tu. Okay, pengalas tu kalau tak ada pun bolehlah beli. Kalau tak pakai je apa yang ada. Okay, lepas kita keluarkan angin tadi, kita dah dikeluarkan angin, kita kena tutup. Okay, tak nak kena Kalau masuk angin. Facebook boleh ayo. Okay, tutup lah macam mana cara. Yang ini kita pakai aluminium foil. Kan terus habiskan. Okay, tak mau terdedah. Okay, dia tak nak terdedah. Okay, yang ini pula. Kita yang ini nak dibuat apa ni? Lepas tu nak okey nak Apa ibu pergi ambil tu? tak payah. Tunggu kejap ni, ibu ambil apa ini pula tunjuk ni rupanya. Okay, ni ialah doh yang di-frozen kan. Okay, kita tak guna semua. Jadi doh yang di-frozen kan ini dia beku. Bila nak guna, kita keluarkan dalam suhu bilik. Okay, kecil-kecil, jangan buat besar-besar supaya dia cepat cair. Bukan cair lah, dia cepat lembut semula. Dan boleh kita gunakan, campurkan dalam doh yang kita dah buat. Dia akan jadi macam pelembut. Okay, tak perlu tambah pelembut, tambahkan doh yang ni, yang kita dah frozen ni, dia akan jadi pelembut semula jadi pada doh kita. Okay, dia akan jadi lebih awesome gitu. Okay, campurkan sekali. Faham. Okay, jadi siapa yang belum pernah buat, ni ialah tips special lah. Doh-doh ni kita boleh simpan, tapi pastikan simpan di bahagian freezer, di bahagian beku. Dia memang beku terus, tapi jangan besar-besar. Kita potong kecil-kecil supaya dia senang nanti bila nak defrost. Dia senang lah, dia cepat. Kalau besar kan lambat sikit kan defrost. Kita agak-agak lah, kalau macam kita nak menguli roti, dia nak mula pukul 7 pagi. So dalam kita bangun pagi pukul 5 macam tu, kita dah keluarkan lah, letak atas meja. Tapi tadi tu masuk dekat Okey, yang ini kita nak gunakan tray tadi tu, tray panjang. Nak buat roti apa ni, roti bulat-bulat kot kalau tak ada. Agaknya lah roti bulat-bulat.
So yang ini kita keluarkan angin dia dulu. Okey, kemudian kita potong. Kalau tak ada benda lah ni pun pakai pisau pun boleh, jangan risaulah. Okey, kita pakai je apa yang ada. Okey, kita bagi-bagi. Okey, bolehlah timbang kalau kita rasa nak dia sama kan, nak sama besar. Ya, saya goreng jadikan donat, sedap tu. Bagus. Ustaz Aman dia dah jadikan donat kan, senang kan. Bila goreng jadi donat, bila bakar jadi roti, bila kukus bila kukus buat kuih pau boleh, buat kuih pau. Jadilah kuih pau kalau kukus. Letak inti kat dalam. Macam-macam. Yes, macam-macam boleh jadi dengan dough ni. Okey. Jadi roti nan kan, sedap roti nan makan dengan kari. Okey, ni kita timbang-timbang dulu. Lepas tu mungkin saya nak fast forward. Jadi kawan-kawan semua boleh tengok je lah apa yang ibu buat ni dan boleh tiru. Okey. Okey, ni part Swedish knot. Jadi saya cakap lah sikit. Okey, lepas dough ni dicanai, okey, jadi bentuk lebar macam tu. Okey, jadi ibu akan taburkan dengan gula perang. Okey, kita taburkan gula perang di sebahagian sahaja. Okey, boleh tengok tu separuh je. Tak sampai separuh pun, hampir separuh sahaja kita taburkan gula perang. Okay, jadi baguslah kan sebab kita gunakan gula perang. Okey, rata-ratakan sikit. Okey, lepas tu bahan yang seterusnya ialah cinnamon. Okey, ni bahan utama yang menjadikan ianya Swedish knot ataupun simpulan Swedish. Okey, kita tabur-taburkan sikit sahaja, tak perlu banyak-banyak sangat sebab mungkin kita kurang biasa dengan rasa cinnamon ni. Okey, kita belum biasa, jadi takut tak boleh terima kan kalau banyak-banyak. Jadi tak perlu letak banyak-banyak, cukup sikit-sikit saja buat rasa-rasa. Okey, lepas tu kita lipatkan macam tu. Okey, lipatkan bagi rata, teratakan tepi-tepinya. Okey, macam tu kita cantumkan tepinya. Okey, kemudian kita canai sikit supaya dia melekat rapat. Okey, tapi tak perlu tekan kuat-kuat sangat, nanti kang dia jadi makin lebar pula.
Okay, sebab kelebaran dah cukup dah. Kita cuma nak gabungkan dia, nak compilekan dia. Okay, lepas tu kita belah lagi. Okay, kita belah sikit tengah ni supaya senang kita nak lipat. Lipat lagi sekali. Okay, jadi bentuk macam itu. Okay, kemudian kita canai lagi sikit. Okay, sebab kita nak bagi lipatan-lipatan itu lekat betul-betul. Okay, supaya inti-inti kat dalam kita tu tak berterabur lah kejap lagi bila kita nak buat simpulan. Okay, kita canai-canai lagi sikit. Okay, bila dah nampak dia bercantum tu, kita pun potong macam tu. Okay, dapat satu. Okay, boleh nampak kan? Dia akan jadi lapis-lapis macam tu. Okay, yang kedua. Okay, seterusnya yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima dan yang keenam. Okay, so kita dapat 6 ketul nanti Swedish knot. Okay, ibu pakai tray yang 4 segi ni. Okay, boleh muat lah tu 6 nanti kat dalam tu. Okay, sekarang bahagian yang penting untuk kita membuat simpulan Swedish ini. Okay, tengok betul-betul. Okay, tarik sikit. Kemudian kita pintal. Dia jadi macam tu. Kemudian kita simpulkan dia. Gitu. Lepas tu kita masuk tengah. Tarik sikit. Dia jadilah macam simpulan. Dan kita letakkan dia, susunkan dalam tray. Okay. Yang kedua, okay, kita tarik. Kemudian kita simpulkan. Okay, kita pintal-pintal macam tu supaya inti dia tak terkeluar lah, gula apa tadi tu semua dia kekal di dalam dan dia akan menampakkan tekstur yang lebih cantik lah. Jari tak susah ke? Kalau yang tiba mesti terputus. Tak apa. Kalau dia terputus pun nanti bila dia kembang ni dia sambung balik. Tak apa, buat aja. Okey. Kalau okey ni macam ni, saya tunjukkan, ibu tunjuk lagi sekali. Pintal, kemudian pusingkan saja macam nak simpul rambut tu. Macam tu. Okey, kita simpul, kemudian masuk atas, masuk dalam. Okey, kita tak nak bagi simpul tu terkeluar, kita tekan di bawah. Okey, jadi kita letakkan hujung simpulan tu di bawah. Okey. Boleh juga kalau tak nak pintal, terus je gulung. Kan, terus je buat simpulan. Tapi tengok. Okey, nanti dia agak susah lah. Dia punya gula tadi agak terkeluar. Kemudian lapisan-lapisan tu dia agak berserabut sikit lah. Jadi sebab itulah kita pintalkan dia supaya lapisan-lapisan tu elok je nampaknya. Boleh lah berlatih, mesti boleh jadi. Tu dia. Okey, dan akhir sekali kita tarik sikit, dia bagi panjang sikit. Tapi yang ini tak ada inti lah pula. Tak apalah, kita simpulkan sajalah dia. Okey, siap. Ada pula kamera sibuk kat tepi tu ya. Biasalah, 2 in 1. Okey, jadi dah siap ni. Jadi kita biarkan dia naik dulu. Tapi sebelum tu kita akan buat double coating. Okey, iaitu kita akan sapukan kuning telur
sebelum bagi dia naik, dan sekali lagi sebelum dibakar. Jadi kita akan double coating dia nanti. Okay, yang mana hasilnya dia akan menjadikan menampakkan kita punya roti tu lebih kekuningan. Nampak kekuning-kuningan, keemasan. Bolehlah cuba. Kalau tak nak pun tak apa, dah sembuh-sembuh air pun boleh. Okay, kita dab je macam tu. Sebab kita tak nak tekan kuat sangat. Okay, sebab dia tengah dalam proses nak naik. Okay, nanti kita biarkan dia naik dalam sekali ganda macam tu, barulah kita bakar. Okay, sebelum bakar ni memang dia tak nampaklah efek apa-apa. Nanti bila kita dah bakar nanti baru kita akan nampak lah. Okay, sementara nak tunggu dia naik, tutup. Okay, semestinya kena tutup supaya tak kena angin, tak kena udara. Okay. Okey, yang ni yang tadi dah sedia untuk dibakar. Nampaknya dia dah naik sekali ganda dan dah bercantum pun. Jadi sebelum dibakar lagi, yang ini pun kita letakkan kuning telur. Okey, kalau tak nak kuning telur, nak sembur air sahaja pun boleh. Kemudian kita taburlah apa-apa topping yang kita suka. Okey, macam hari ni simple je, kita taburkan sahaja brown sugar. Simple je. Terpulang anak-anak suka apa, boleh saja taburkan apa-apa. Yang penting sebelum tabur tu letaklah dulu air ataupun kuning telur tu supaya dia melekat. Okey, sekarang masa untuk membakar. Pastikan bawah dah ditutup, kemudian tray dah diletak. Kita masukkan tray roti. Okey, tutup, kemudian kita tekan bake. Okay. Kemudian tekan masa 15 minit macam tu. Kemudian temperature dalam 175 macam tu lah. Okay, boleh try. Kemudian jangan lupa tekan start. Okay. Okay. Kena beli barang-barang ni. Terima kasih. Tray ni nak perlu untuk kita nak letakkan roti yang dah siap bakar. Okay, kita supaya dia tak menyerap air. Lepas tu pemotong roti. Okay, pisau pemotong roti, dia gigi dia kecil-kecil macam ni. Okay, supaya bila potong roti tu tak hancur, tak berterabur. Okay, ini pun boleh beli je online. Okay, pemotong dough. Okay, ini pun apa nama ni, lupa pula namanya.
Tu pun boleh beli. Ini spatula, belilah yang kadang dah ada satu set dah, tu kita beli tu. Tapi kalau suka semua set warna pink, belilah warna pink. Okay, ni cup-cup ni pun boleh, macam-macam bentuk ada. Okay, margarin ni pula, margarin ulangi. Kenapa tu ya? Okay, tak apa. Makan dia aku kosong. Aku tak beli. Aku nak makan. Okay, ini kalau beli yeast kering bundle banyak sekali terus, pastikan simpan di freezer. Yang belum nak guna lagi tu, yang tak guna, simpan dekat freezer. Okay, bila nak guna barulah kita dah keluarkan lah lepas tu. Lepas tu apa lagi tu aku cakap tu, saya pun dah lupa. Jadi kita fast forward je lah ya. Ni bercerita pasal bahan-bahan asas lah untuk bakery. Ada tak? Okey, jadinya dah sampai ke penghujung. Okey, roti semua sedang dibakar sahaja. Okey, jadinya kita cuma tinggal tunggu dibakar. Jadi dah tak ada apa-apa lah. Okay, selamat mencuba semuanya. Okey, jumpa lagi di lain masa. Minta maaf kalau saya tak kena voice over. Ada maklumat yang tak sampai. Lain kali masuklah kelas live kita. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat mencuba.
Terima kasih Kak Ros. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum. Terima kasih. Go. Terima kasih Cik. Sihat. Bye. Bye.